Kemudian saya nak sedikit betulkanlah ya. Ada kesilapan sedikit yang dibuat dalam kenyataan yang dibuat oleh bekas KP Immigration ni lah. Saya yakin Datuk Seri Khairul punya kenyataan ni yang urus dia punya kenyataan. Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Sebab patut 12 tahun dapat pengurangan separuh. Jadi dia akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Dan kalau dia tak bayar 50 juta tu, tambah lagi setahun jadi 2029. Ini tak tepat. Tidak tepat. Sepatutnya memadai mengatakan daripada 12 tahun pergi ke 6 tahun saja. Sebab apa saya kata tak tepat? Sebab biasanya seseorang banduan akan jalani hukuman hanya 2/3 daripada tempoh. Okey, 2/3 daripada tempoh. Maknanya kalau Datuk Seri Najib menjalani hukuman, dia dapat diskaun 1/3. Maka dia akan menjalani hukuman, kalau 12 tahun, dia dapat diskaun 1/3, dia kena 8 tahun. Okey, dia dapat diskaun 4 tahun. Sekarang, dia dapat meringankan hukuman jadi 6 tahun. 6 tahun, diskaun 1/3, makna 2 tahun potong. Maknanya dia hanya melalui 4 tahun. Maknanya sepatutnya tarikh 23 Ogos 2026. Sungguh pun begitu, ada juga benda-benda lain yang perlu diambil kira. Cuti umum contohnya. 1 tahun biasa dalam lebih kurang 15 hari. Diskaun lagi. Diskaun lagi. Kemudian ada pandangan daripada peguam-peguam. Pandangan peguam ni berbeza-beza, tuan-tuan. Ada peguam yang mengatakan bahawa diskaun 1/3 itu berdasarkan kepada tempoh hukuman yang mula-mula dia dapat 12 tahun. Maknanya kalau 12 tahun 1/3 dia dapat diskaun 4 tahun. Itu sebabnya ada yang berpandangan walaupun Datuk Seri Najib kena tahan 6 tahun, dia tetap akan dapat diskaun 4 tahun. Maknanya 2 tahun saja dia akan duduk dalam penjara. Sampai ke Ogos 2020. Ni bulan ni 24 kan? Aku dah lupa kan. 2024. Ada pandangan begitu. Ada pandangan begitu. Tetapi ini semua masih sama, tuan-tuan. Apa yang pasti hari ini kita akan usahakan kalau boleh Datuk Seri Najib dapat tahanan di rumah. Tuan-tuan, kalau dia dapat bersama dengan keluarga dia, saudara, kurang-kurang terubat hati kita. Hari-hari kita bayangkan bagaimana dia makan di penjara, macam mana dia hidup duduk atas bantal. Saya tahulah dulu, tuan-tuan, saya duduk dalam penjara bukan dekat 1000 lebih, dekat 1000 hari jugalah. 2 tahun 2 bulan di ISA kali kedua, 2 bulan di ISA kali pertama, 11 kali kena lock up dengan Mamak Bendahara Mahathir Mohamad. Kita boleh bayangkan macam mana apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib hari ini. Kita faham. Bagilah 5 bintang hotel pun, tuan-tuan, kalau nama duduk penjara ni tetap penjara, tetap sengsara, saudara, sebab berpisah dengan keluarga. Kita nak kalau boleh dia dapat kembali ke pangkuan keluarga tu pun dah, kita dah lega dah. Kita dah lega. Selagi itu perkara pertama yang boleh kita buat. Kita dapatkan tahanan rumah. Kedua, kita mohon apa yang dipanggil sebagai petition yang kedua. Pengampunan diraja yang kedua. Dalam masa yang sama juga, kita mengharapkan, mungkin kalau ada ruang, sekiranya contohnya lah orang yang macam Jolo, the main culprit ni, sekarang ni dah nampak ada usaha oleh kerajaan untuk bawa dia balik, untuk dibicarakan. Kalau dia dibicarakan, tuan-tuan, orang akan tahu siapa sebenarnya the main culprit, siapa yang membantu beliau. Roger Ng dalam pembicaraan dia di Amerika, Tim Lesner
salah seorang daripada pegawai Goldman Sachs, telah pun menyenaraikan lebih daripada 100 nama pegawai-pegawai dan orang-orang di Malaysia ni yang telah menerima duit rasuah daripada Goldman Sachs. Kalau benda ni dibongkarkan tuan-tuan, silap-silap saudara, kes SRC ni, kes 1MDB boleh dibicarakan semula tuan-tuan. Dan mana tahu kalau lepas ini di bawah baginda tuanku yang di-Pertuan Agong yang baru, baginda saya tahu seorang yang nakkan keadilan dilaksanakan di dalam negara ni. Kalau katalah baginda mengambil keputusan untuk siasat, termasuklah hakim-hakim yang ada konflik kepentingan dalam kes Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, tak mustahil juga kes ini boleh dibicarakan semula. Tidak mustahil orang macam Zeti, orang macam Nur Muhammad Yaakob, orang macam Jolo, orang macam Nik Faisal boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Orang macam Amhari yang dah mengaku dalam mahkamah ni tuan-tuan. Amhari ni saudara, dia mengaku dalam mahkamah dia terima duit RM25,000 setiap bulan daripada Ops Solution. Dia mengaku dalam mahkamah dia terima $200,000 daripada Jolo untuk beli rumah baru. Ni pegawai Datuk Seri Najib. Dia pegawai khazanah dipinjamkan kepada Datuk Seri Najib jadi pegawai khas, pengarah ekonomi. Dia mengaku dia terima duit di BSI Switzerland 3.7 juta nilai dia tuan-tuan. Saya tunggu dia habis bagi keterangan, dia selesai disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, saya report polis. Last kali Tommy Thomas dakwa saya kerana menghina mahkamah. Saya pula dikata mengugut, padahal saksi tu dah habis bagi keterangan. Saya dah kalah di mahkamah tinggi, saya dah kalah di mahkamah rayuan. Bulan depan ni keputusan di Mahkamah Persekutuan. Kalau saya kalah juga, saya akan duduk penjara 1 bulan penjara. Tapi tak apa, saya redha tuan-tuan, kerana saya yakin saya buat benda yang betul. Saya melaporkan orang terima rasuah, dan kerana saya lapor orang terima rasuah dan orang ini bersekongkol dengan Mahathir untuk menganiaya Datuk Seri Najib, kerana itu saya masuk penjara 1 bulan. Saya redha. Saya redha tuan-tuan. Kurang-kurangnya ada bukti bahawa berlakunya ketidakadilan yang jelas dalam mata orang yang report ke atas orang yang terima rasuah masuk penjara. Amhari yang mengaku terima rasuah kerana dia bersekongkol dengan Latifah Koya dan Tommy Thomas, sehingga hari ini dia tidak didakwa di mahkamah. Tak apalah, 1 bulan penjara. Tolak. Tak tahulah berapa puluh hari. 15 hari. Redha lah tuan-tuan. Mana 2/3. 2/3. 20 lah, 20 hari. Untuk kes-kes Datuk Seri Najib yang masih berjalan tu, tak ada masalah. Dah ada bukti pendakwaan ni pendakwaan terpilih. Tunggu je lah masa. Mungkin kes-kes yang terang-terang ni akan dibuang satu persatu. Kita tak tahu, Tapi hari ni memang dah terang-terang pendakwaan terpilih. Dah ada bukti, benda dah keluar. Cuma itu hari, orang negara yang lama tarik balik representasi punya keputusan. So kita tunggulah keputusan representasi kepada Peguam Negara yang baru. Sabar sikit. So ni Dok, ni tanya ni Dok, berkenaan dengan RCI Tommy Thomas tu. Tori kata dah setuju kan? Betul. Ini pun saya pun harap supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat tolong segerakan. Sebab itu Kabinet dah setuju kan? Kabinet dah setuju untuk buat RCI. Kalau nak ikut saya, tak payah RCI pun. Sebab pasukan petugas khas itu pun, itu lantikan kerajaan. Dapatan-dapatan dia tu pun dah cukup dah. Dakwa lah terus. Apa lagi nak RCI? Dah boleh dakwa. Bukti dah ada. Ada 17 kesalahan dilanggar oleh Tommy Thomas. Boleh dakwa. Okey, ada soalan daripada orang ramai ni. Hang duk mana?
Assalamualaikum, hang duk mana? Assalamualaikum. Volume so. Assalamualaikum. Tak lepas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.